Kita pergi soalan 11. Okey, bahagian C, soalan 11. Ada satu soalan sahaja dan kita wajib jawab satu soalan itu. Okey, cuma dia ada anak-anak. Okey. Soalan A. Dialog di bawah menunjukkan sebahagian daripada perbualan antara doktor dengan ibu pesakit berkaitan ubat untuk mencegah dan merawat ruam lampin. Jadi, ibu pesakit, anak saya kerap menangis akibat kesakitan pada bahagian perut dan kaki. Terdapat bintil-bintil merah di seluruh kawasan tersebut. Okay, doktor pula cakap, anak puan mengalami ruam lampin. Antara puncanya adalah lampin terlalu ketat dan memakai lampin terlalu lama. Saya beri satu kotak salap yang digunakan sewaktu menukar lampin dan sapu pada bahagian kemerahan itu. Okey, ibu sakit. Baiklah, terima kasih doktor. Okey, soalannya. Kita pergi soalannya. Okey, salap yang digunakan adalah mengandungi zinc oksida untuk mencegah dan merawat ruam lampin. Persamaan kimia di bawah menunjukkan perwakilan bagi penghasilan zinc oksida. Jika 0.01 mol zinc digunakan, wajarkan pernyataan bagi perbualan di atas. Kemudian, tentukan bilangan mol zinc oksida yang terhasil. Jadi sekarang ini, soalan pertama adalah wajarkan. Okey, perbualan di atas. Apa tadi? Zinc oksida mencegah dan merawat ruam lampin. Okey, lepas tu, kita ada maklumat si zinc dan dia minta wajarkan pernyataan dan mengira. Okay, kita wajarkan dulu. Okey, adakah kenapa ZNO mencegah dan merawat? Jadi kita pun bagi tahulah. Okey, zinc oksida dapat mengurangkan ruam lampin. Okey, dapat mengurangkan kesakitan yang dialami. Okay, itu kita punya mewajarkan pernyataan mereka tadi di atas tu. Okay, lepas tu soalan yang kedua, mengira mol zinc oksida yang terhasil. Jadi kita ada maklumat zinc, kita disuruh cari zinc oksida. Jadi gunakanlah MRAP. Okey, jadi equation sudah ada, mol sudah ada, tinggal cari ratio. Jadi markahnya adalah ratio dengan answer. Jadi ratio Zn nisbahkan dengan ZNO 2 nisbah 2. Jadi 0.01 mol zinc, maka 0.01 mol ZNO juga terhasil. Okay, 11B. Sebatian Q boleh ditentukan menggunakan formula empirik. Jadual 7 menunjukkan jisim unsur X dan oksigen dalam sebatian oksidanya dan jisim atom relatif unsur X dan unsur oksigen bagi sebatian Q. Jadi sekarang ini kita ada maklumat unsur X beserta jisim dengan JAR. Lepas tu kita ada maklumat unsur O, dia punya jisim dengan JAR. Okey, beri maksud formula empirik, tentukan formula empirik sebatian Q. Jadi ada dua soalan. Okey, definisi dengan menentukan formula empirik. Jadi definisi ni yang kamu hafal dalam buku teks. Okey, formula empirik ialah formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bagi bilangan atom setiap jenis unsur dalam suatu sebatian. Okey, seterusnya kita perlu menulis formula empirik. Okey, jadi apa yang kita ada tadi, okey, dan kita kiralah dia punya mol dan nisbah teringkas. Jadi jisim untuk X 1.2, jisim molarnya 24, dapatlah 0.05, oksigen 0.8 bagi 16 dapatlah 0.05. Jadi CX1, CO pun 1. Maka formula empiriknya adalah XO. Okay, tapi kalau kita tidak kira pun, kita akan tahu sebenarnya si X ini adalah Mg daripada jisim atom relatifnya ni.
Okey, jadi kita boleh tahu sudahlah, okey, dia adalah MgO. Okey, boleh tulis XO, boleh juga tulis MgO. Okey, so kita tahu kalau Jr-nya 24, dia adalah magnesium. Okay, soalan 2, Raja 9 menunjukkan penukaran bagi beberapa sebatian Q. Okay, jadi sebatian Q mengalami tindak balas 1 untuk menghasilkan pepejal P dan H2O. Pepejal P tadi dia akan bertindak balas dengan sebatian R untuk menghasilkan barium sulfat dengan XNO3. Okey, X nitrat. Jadi apa yang kita dapat tadi, sebatian Q kita adalah MgO. Okey, berdasarkan maklumat yang kita dapat tadilah. Jadi tulislah persamaan kimianya. Okey, MgO bertindak balas dengan asid sulfurik menghasilkan magnesium sulfat dan H2O. Jadi magnesium sulfat, okey, sulfat yang tidak larut adalah Pb Ca dengan Ba. Okey, magnesium sulfat ni dia adalah garam larut. Okey. Jadi kita tahu sudah, okey, Cq tadi adalah MgO, Cp adalah MgSO4. Itu adalah tindak balas yang pertama. Tindak balas yang kedua, tuliskan saja MgSO4 bertindak balas dengan R menghasilkan barium sulfat dengan X nitrat. Okay, jadi kita kembali ke tempat kita tadi. Okay, penerangan kita. Sekarang ini kita ada Mg di sebelah bahan, tapi di sebelah hasil tiada Mg. Maksudnya si X ni adalah Mg. Okay, ini adalah magnesium nitrat. Okay, lepas itu, okay, sulfat ada, sulfat ada. Yang tidak ada di bahagian bahan adalah barium dengan nitrat. Jadi kita tahulah Cr itu ion positifnya adalah barium, ion negatifnya adalah nitrat. Okey, jadi R itu adalah barium nitrat. Okey, selepas itu kita sudah tadi kan XNO3 adalah CMg. Okey, jadi sebenarnya ini adalah tindak balas antara magnesium sulfat dengan barium nitrat yang menghasilkan barium sulfat dan magnesium nitrat. Okey, berdasarkan Raja 9, kenal pasti P, R, XNO3 dan N ion yang hadir. Jadi kamu highlightkan apa yang dia minta. Okey, dia minta si P siapa, R, XNO3, N ion yang hadir. Apa lagi dia minta? Okey, persamaan kimia seimbang. Lepas tu dia punya tafsiran. Kita pergi satu-satu dulu. Okey, jadi tadi kita sudah dapat kita punya persamaan kimia yang pertama. Okey, kita CQ tu siapa, CP tu siapa. Untuk yang kedua, kita sudah tahu siapa itu R dan siapa itu X. Jadi kita tinggal tulis jawapan. Okey, Cp adalah magnesium sulfat. Boleh tulis formula kimia. Boleh tulis nama penuh. Okey, lepas tu siapa dia minta? Si R. R adalah barium nitrat. Sama juga simbol formula kimia boleh, nama penuh pun boleh. Salah satu. Okey, lepas tu XNO3 tadi siapa? XNO3 adalah magnesium nitrat. Okey, anion dalam barium sulfat adalah SO42- ataupun nama penuhnya ion sulfat. Jadi itu adalah untuk mengenal pasti. Okey, seterusnya menulis persamaan kimia seimbang bagi tindak balas 1 dan 2. Okey, lepas tu dia minta kita tafsirkan. Okey, jadi persamaan kimia tadi sudah kita jumpalah. Yang pertama,
Okey, lepas tu kita tafsirkan. Jadi, cikgu lebih suka tafsirkan secara kuantitatif. 1 mol MgO bertindak balas dengan 1 mol H2SO4 menghasilkan 1 mol MgSO4 dan 1 mol H2O. Okey, itu kalau kamu tidak yakin, tidak tahu namanya. Kalau kamu yakin, tulislah penuhnya. Okey, 1 mol magnesium oksida bertindak balas dengan 1 mol asid sulfurik menghasilkan 1 mol magnesium sulfat dan 1 mol air. Okey, persamaan yang kedua. Okey, masukkan sudah nama penuh diorang formula kimia yang sepenuhnya. Okey, sudah seimbang dan tafsirkan juga secara kuantitatif. Jadi 1 mol MgSO4 bertindak balas dengan 1 mol BaNO32 menghasilkan 1 mol BaSO4 dan 1 mol MgNO32. Jadi kalau kamu tahu nama fullnya, tulis nama fullnya. Okey, 1 mol magnesium sulfat, 1 mol barium nitrat, 1 mol barium sulfat dan 1 mol magnesium nitrat. Okey, settle soalan B. Jadi soalan 11A dan B selesai. Kita akan sambung soalan 11C di next slide. Next video. Sudah terlalu panjang video untuk soalan 11A dan 11B.